Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafakkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan setinggi-tinggi kesyukuran di atas segala nikmat dan kurniaan. Pada pagi yang mulia ini kita diberikan oleh Allah nyawa dan kehidupan dan peluang untuk dapat kita menyambung semula pembelajaran kita dalam tafsir surah An-Nur. Dan insya-Allah kita akan masuk pada ayat yang ke 44 ni. 44 belum lagi. Oh, baca saja. Okey, baik. Baik, kita tengok ayat yang ke-44 ya. Pada ayat yang ke-44, tempoh hari kita berhenti last sampai 43 lah ya. Betul? Ya, betul. Ayat tu dah baca sampai 46. Oh, okey. Okey, kita lihat mafhum pada ayat yang ke-44. Allah SWT berfirman dengan maksudnya, Allah yang telah mempergantikan malam dan siang. Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan yang tajam. Pada ayat yang ke-45, dan Allah Ta'ala jualah yang menciptakan semua jenis haiwan itu daripada air. Maka sebahagiannya ada yang berjalan di atas perutnya, sebahagiannya berjalan menggunakan dua kakinya, sedangkan sebahagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Allah Ta'ala menciptakan apa jua bentuk yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berkuasa atas segala sesuatu ciptaannya. Ayat yang ke-46, sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yang memberikan penjelasan tentang kekuasaan kami kepada manusia, dan Allah lah yang memberi petunjuk siapa yang Dia kehendaki kepada jalan yang lurus. Okey, sekarang ni kita tengok daripada ayat 44 sehingga ayat yang ke-46. Ayat ini berbicara tentang dua perkara. Yang pertama, ayat ini menunjukkan tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan pada ciptaannya. Ayat ini cerita tentang kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan kesempurnaan ciptaan Allah pada ciptaannya. Yang kedua, ayat ini bercerita berkenaan dengan tunduk dan patuhnya ciptaan Allah kepada penciptanya. So ada dua tajuk utama dalam ayat yang ke-44 sampai ayat yang ke-46 yang kita bacakan. Okey, sekarang ni kita nak tengok pada ayat 44 terlebih dahulu Baik, pada ayat yang ke-44 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di antara perselisihan malam dan siang. Perselisihan yakni pergantian di antara malam dan siang. Yang mana Allah mensifatkan perubahan malam dan siang ini dengan perkataan taqlib ya. Yuqallib. Tengok lafaz perkataan yuqallib. Apa makna yuqallib? Para ulama menafsirkan yuqallib ataupun taqlib itu iaitu bersilih ganti ataupun bertukar ganti mengikut masa-masa yang telah ditetapkan. Dalam bahasa Arab, taqlib ni kita alihkan sesuatu atau kita pindakan sesuatu mengikut waktu yang sepatutnya ataupun mengikut waktu yang diperlukan. Itu makna perkataan taqlib. Contoh, macam kita masak ikan lah. Bila kita masak ikan di sebelah bahagian itu, sampai beberapa masa kita kena alihkan dia untuk masakkan dia di sebelah bahagian yang lain.
Jadi dia telah ditetapkan padanya tempoh, waktu dan masa. Maknanya dekat sini, ayat ini Allah Ta'ala nak menjelaskan kepada kita peredaran antara matahari dan bulan dengan ia menjadi asbab bersilih ganti siang dan malam, semuanya itu telah pun ditetapkan oleh Allah waktu dan kadarnya. Berapa jam siang Allah dah tetapkan, berapa jam pula malam Allah juga sudah tetapkan berdasarkan sistem yang Allah Ta'ala ciptakan pada alam pada alam kejadian ni. Di sini menunjukkan pada kita bahawasanya siang dan malam yang bersilih ganti itu dia tidak terjadi dengan sendirinya seperti mana yang difahami oleh orang-orang ateis ataupun orang-orang yang tak percaya kepada kewujudan Tuhan, yang mereka percaya kepada semua alam ini terjadi dengan sains, dan dia kata sains itu adalah Tuhan. Sedangkan apa yang terjadi ini adalah sains juga, tapi sains tanda yang menunjukkan ia adalah bawah pentadbiran dan bawah pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Tuhan yang menciptakan alam. Sebab tu kita tengok bila Allah datangkan siang, sampai masanya tak pernah malam tu lewat sikit, delay ke. Bulan kata saya terpaksa delay lah, lebih kurang dalam setengah jam, lagi setengah jam saya sampai. Atau matahari delay, ya, pada waktu-waktunya tak pernah, ya. Maknanya benda ini bersilih ganti mengikut durasi atau mengikut tempoh yang telah ditetapkan oleh Allah dengan penuh cermat dan akurat. Akurat tu maknanya tepat, ya. Accurate. Maknanya kalau bahasa Inggeris accurate lah kan. Maknanya ketepatan pergerakan silih masa itu dia tidak pernah berbeza, ya. Sebab itu kita lihat dekat sini, yang pertama Allah nak ceritakan tentang sistem pergerakan masa itu adalah merupakan pentadbiran dan pengurusan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat di antara perselisihan malam dan siang kerana Allah menjadikan, okey, tengok hujung ayat tu Allah kata kenapa Allah jadikan malam dan siang. Allah sebut malam dulu baru Allah sebut siang. Allah tak sebut siang dulu baru malam. Kerana dalam Islam bermulanya waktu kita daripada malam, kan. Perhitungannya mula pada malam dan berakhir dengan siang. Okey, itu tak apalah. Cuma nak sebutkan di sini, Allah sebutkan malam, kemudian Allah sebutkan siang, kemudian hujung tu Allah kata siapa yang tengok malam dan siang ini dengan pandangan absar. Dengan pandangan absar. Saya dah sebut dah dalam kuliah yang terdahulu, pandangan manusia bila melihat ciptaan Allah dia terbahagi kepada 4. Tak tahulah ingat ke tidak tu. Dia ada 4 jenis pandangan. Ya. Pertama dipanggil sebagai nazrah. Nazrah. Nun, dhat, ra, ta marbutah. Nazrah ni kita tengok sesuatu hanya kita mengkagumi kecantikannya sahaja. Full stop sampai situ. Contoh kita tengok masa matahari nak terbenam, kita tengok waktu senja, cantiknya, kita pun ambil gambar. Selfie pula, buat profile picture. Ya. Kerana nak tunjuk cantiknya suasana di langit pada ketika itu. Itu dipanggil nazrah. Ya. Kita tengok satu benda tu, kita Allah comelnya, dia sampai situ je lah, dia tak lebih daripada itu dah, ya. Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, bila kita tengok sesuatu, dia bukan sekadar kita melihat kecantikan sesuatu itu, tapi kita juga ingin tahu bagaimana kecantikan itu terjadi. Ini dipanggil sebagai ibrah. Kita tengok satu benda, kita nak tahu di sebalik apa yang terjadi pada pandangan yang kita lihat tadi. Itu dipanggil ibrah. Sebab tu Allah kata dalam ayat Quran ni, ibratan liulil absar.
Ada dua benda yang mereka buat. Satu, mereka ambil ibrah. Maknanya mereka nak tahu macam mana matahari boleh turun dan macam mana pula matahari boleh naik. Dan daripada mana pula bulan tu datang setelah matahari menghilang. Ke mana pergi matahari itu? Nampak kan? Bukankah matahari jauh lebih besar daripada bulan? Jadi dia sembunyi kat mana? Bulan tu datang daripada mana pula? Nanti bila dia dah hilang, dia pergi mana pula? Jadi ini dipanggil ibrah. Dia tengok tu, dia nak kaji, dia nak tahu. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang dipanggil sebagai basirah. Basirah, ini yang kita sebutkan tadi, liulil absar. Basirah iaitu bila dia tengok sesuatu, bukan sekadar dia nak tahu apa rahsia di antara benda yang terjadi tadi, tapi dia nak tahu lebih lanjut daripada itu, siapa yang melakukan hal itu, siapa yang telah menguruskan pergerakan itu. Itu dipanggil basirah. Ya, basirah. Ya, maknanya bila dia tengok hayawan, ada 4 kaki, ada 2 kaki, ada jalan pakai perut, apa lagi, ada yang terbang. Kalau yang nazarah, dia tengok macam-macam binatang ada, ya. Yang ni jalan 2 kaki, macam mana dia jalan 2 kaki? Yang ni 4, tak apalah, kan? Kenapa nak kena 4 ya? Kita 2 je. Itu nazarah. Tapi kalau ibrah, dia tengok 4. Macam kenapa dia kena 4 kaki? Kenapa dia tak boleh? Kenapa gajah kena 4? Kalau 2 macam mana jadi kat dia? Tak balance lah, dia besar. Kan? Yang ni macam mana dia boleh terbang? Daripada gajah tu lah mungkin dia buat apa benda untuk stabilkan benda. Dia ambil pengajaran, dia ambil ilmu kat situ, dia implementkan. Daripada burung dia buat kapal terbang. Itu ibrah. Tapi kalau basirah, dia sampai peringkat bila dia dah buat kapal terbang pun, dia kata ini kemampuan manusia tidak akan mampu untuk melakukan hal ini jika Allah yang menciptakan ruang udara itu tidak mengizinkan untuk mereka terbang. Itu sampai pada peringkat basirah. Dia pergi kepada yang terakhir, yang keempat. Yang ni kita tak sampailah, tak yang keempat ni, ya. Yang tahap keempat ini yang disebutkan sebagai yaqinah, iaitu tingkatan yang mana dia tengok sesuatu benda daripada apa yang Allah ciptakan, menambahkan rasa takutnya kepada Allah. Bukan dia sekadar tahu tu Allah saja buat, tapi dia rasa takut dan dia rasa kelemahan dan kedaifannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maknanya dia rasa keagungan Allah tu subur dalam diri dia. Dia tengok je, dia terus Allah. Maknanya dia terus rasa kekerdilan diri dia dan rasa begitu besar keagungan Allah, dan bertambahlah iman dia di dalam hati. Ini yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Imran. Golongan ni namanya golongan ulul albab. Yang tadi, yang ketiga tadi, ulul absar. Ni ulul albab. Yang Allah kata, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azaban nar. Dia tengok je cipta Allah, dia kata, ya Allah, kau ciptakan ni bukan sia-sia ni, mesti ada rahsia dia. Sama ada kami tahu atau kami tak tahu, dan kami rasa keagunganmu. Kemudian dia takut, dia kata, ya Allah, lindungkanlah kami daripada siksaan api neraka. Ini golongan yaqinah, ataupun disebut sebagai golongan albab, bukan Ahmad Albab, ya. Ini golongan ulul albab. Okey, balik semula pada ayat yang tadi. Ayat ke berapa tadi? 44. Mana ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita kepentingan untuk seseorang itu bertafakkur atas setiap penciptaan dan kejadian Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutamanya adalah pada kejadian siang dan malam. Pada kejadian siang dan malam.
Okay, kat sini saya nak bagi tahu beberapa bentuk tadabbur yang boleh kita ambil daripada kejadian siang dan malam. Yang pertama, kata para ulama, adalah bagaimana Allah SWT menjadikan siang itu sebagai waktu untuk manusia mencari kehidupan, dan malam adalah waktu untuk manusia mendapatkan kerehatan. Ini sendiri yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا. So benda yang pertama, yang paling asas, kenapa Allah bagi siang kat kita? Allah nak susun rezeki kita. Rezeki kita di siang hari, kita keluar cari rezeki, semua tu Allah dah sediakan di waktu siang. Tapi bukanlah maksudnya waktu malam Allah tak sediakan, Allah sediakan juga. Cuma malam itu lebihnya adalah untuk diberikan waktu beristirahat. Kerana kalau ikut medik ataupun medical punya kajian, malam adalah waktu yang paling elok untuk setiap hormon dan sel-sel dalam kita ni, dia akan berubah dan dia akan membaik pulih sel-sel yang rosak ketika mana kita tidur. Itu waktu malam adalah waktu yang paling perfect. Sebab tu kalau kita tak tidur malam, kita ganti tidur siang, kita rasa tidurnya tak sama macam tidur malam. Kualiti dia tak sama. Pasal semua kita regenerate ataupun apa kita panggil, regenerasi kan. Kita nak baik pulihkan semula tubuh badan kita ni, kualiti dia tak cukup sempurna seperti mana pada waktu siang. Sebab siang memang Allah dah sistemkan kita untuk kita keluar bergerak mencari rezeki. Itu antara benda pertama. Maknanya kalau Allah tak bagi siang, ada tak rezeki kita? Tak ada. Kalau Allah bagi siang saja, malam pun pula Allah Ta'ala tak bagi, maknanya badan kita akan rosak dan tak tahan lama untuk kita bekerja. Tak tahan lama, mudah rosak. Macam kita pakai barang, cepat rosak. Itu hikmah yang manusia kena tahu kemampuan diri dia sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang kedua, para ulama mengatakan waktu siang adalah waktu untuk mereka memenuhi keperluan diri mereka dan hubungan mereka dengan manusia. Adapun di malam hari adalah untuk mereka menyendiri antara diri mereka dengan Tuhannya. Sebab tu kita ada dengar satu hadis yang Nabi bersabda, Allah Subhanahu Wa Ta'ala membuka pintu taubat pada waktu malam hari untuk mereka yang berdosa di siang hari, kan? Dan Allah membuka pintu taubat di siang hari bagi mereka yang berdosa di malam hari. Tapi biasanya antara siang dan malam lebih banyak orang ada masa yang panjang buat dosa kepada Allah pada waktu siang berbanding malam yang lebih pendek. Jadi maksudnya kat sini kita kena tahu apa hikmah Allah jadi siang dan malam. Siang adalah untuk kita menjaga, memenuhi kehendak kita, keperluan kita dan hubungan silaturahim kita sesama manusia. Hubungan kita dengan manusia kita perlu perbaiki pada waktu siang. Pasal malam nak jumpa orang dah ngantuk dah, kan? Bila waktu malam adalah waktu untuk kita melakukan muhasabah antara diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. So kita ada dua proses kat sini. Yang pertama dinamakan sebagai munazarah, yang kedua dinamakan muhasabah. Munazarah adalah waktu untuk kita renungkan hak kita dengan manusia. Muhasabah adalah waktu untuk kita renungkan kekurangan kita dengan Allah Ta'ala. Jadi kita hidup akan jadi balance, dia akan jadi seimbang, ya, antara satu dengan yang lain, iaitu antara hak Allah dan hak manusia. Okey, baik, itu yang kedua. Yang ketiganya, Allah menjadikan siang dan malam itu adalah untuk menunjukkan hakikat dunia yang bersifat silih ganti.
Allah nak cerita kepada manusia siang dan malam ni, selain daripada nak bagi kita tidur apa semua ni, nak bagi tahu hakikat dunia yang Allah ciptakan, dia sentiasa bersilih ganti, dia tidak konsisten. Apa maknanya? Ni ibu-ibu sekalian boleh tengok dalam surah Al-Imran, Allah kata watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah jadikan kehidupan di dunia ini, hari-hari yang kita lalui ini selalu berubah. Maknanya ada masa kita senang, ada masa kita susah. Ada masa kita sihat, ada masa kita sakit. Seperti mana ada masa siang, adanya masa malam. Ada masanya kita ada waktu lapang, ada masanya kita akan sibuk. Ada masanya untuk kita beribadat, ada masanya takut Allah tidak memberi masa kepada kita untuk beribadat. Ya. Ada masa kita nikmat dengan dunia, tapi ada masanya nikmat itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam hadis Nabi ingatkan kepada kita wasiat Nabi kepada Abdullah ibnu Umar. Apa wasiat Nabi kepada Abdullah bin Umar? Anggap hidupmu antara dua waktu. Kalau kamu duduk di waktu siang, anggap hayat kamu akan berakhir sebelum menjelang malam. Kalau kamu duduk di waktu malam, maka anggaplah hayat kamu hanya kamu mempunyai malam hari, kamu tidak memiliki waktu siang. Kerana itu dalam hadis Abdullah bin Umar tu Nabi kata, fa iza asbahta fala tantazirul masa wa iza amsaita fala tantazirus sabah. Kalau kamu duduk waktu siang, buat amal waktu siang ni. Ni siapa yang jamin malam ni tak mati? Angkat tangan. Kalau ikut tahap kesihatan hidup lagi, itu kalau ikut. Kan? Siapa yang jamin malam ni dia hidup lagi? Tak ada siapa berani cakap kan? Kalau yang berani kata ya tu nampaknya dia kawan rapat malaikat maut lah tu. Kalau siapa duduk waktu malam, jangan tunggu, tak apa, esok pun boleh lagi. Maknanya apa poin yang Allah nak bagi tahu kat sini? Pertama, nak bagi tahu bagi orang yang mengambil basirah bahawasanya kita tak, modal kita ni yang Allah bagi kat kita sekarang ni sedikit, dah tak banyak lah. Nak pula umur dah 50 lebih masuk 60, modal tu makin menguncup. Makin menguncup. Untung bila modal menguncup, untung makin sikit lah. Betul tak? Kalau modal sikit, macam mana nak buat bisnes untung banyak? Maknanya waktu kita terhad. Yang kedua, nak memberitahu kepada kita bahawasanya hidup kita ni sentiasa akan berputar dalam lingkungan ujian. Tak boleh lari daripada ujian. Siang tak diuji, karang malam kena. Malam tak, karang siang pula kena. Bersilih ganti. Yang ketiga, jangan memberi sikap penangguhan. Ini dipanggil sebagai taswif. Taswif ni salah satu daripada tipu daya syaitan untuk syaitan menyesatkan anak Adam. Kuliah 2 tak dapat datang, tak apalah, maghrib garang pun ada kat masjid. Air datang yang maghrib lah, 2 air tak datang lah. Tengok tak sempat sampai maghrib, mati dia. Allah kira tak? Niat, tapi waktu yang ada tu dia tak mau. Kan? Maknanya yang sedia ada peluang tu dia tolak. Jadi itu satu kerugian kepada dia. Sebab itulah dalam riwayat mengatakan orang yang paling rugi di hari akhirat adalah al-mutasawwifin. Orang yang kat dunia dahulu dia suka tangguh. Ini orang paling rugi pada hari akhirat. Memang ada orang yang rugi sebab dia buat amal baik banyak, buat jahat dengan orang pun banyak, rugi juga. Tapi yang paling rugi, dia tak buat jahat, tapi dia ada peluang buat baik, dia selalu tangguh. Dia lebih rugi daripada yang tadi tu. Dia kata, aku dah boleh masuk syurga dah. Yang tadi tu tak apalah, dia buat jahat ke orang, memang patutlah dia kena hukum. Ni saya tak buat jahat dengan orang, dengan manusia semua okey-okey, kan?
Tapi masalahnya bila ada peluang buat baik, saya suka postpone. Saya suka tangguhkan. So dia akan rasa dialah yang paling rugi, kerana syurga tu sudah berada dalam genggamannya tapi dia melepaskannya. Ya. Rugi orang yang ada peluang istighfar tak nak istighfar. Contoh kan? Ini semua golongan al-mutasawwifin. Okey? Baik. Kemudian yang seterusnya dalam ayat ini menunjukkan kepada kita larangan seseorang itu mencela hari ataupun waktu. Bila Allah kata Allah yang menukarkan siang dan malam, maknanya Allah pengurus masa. Maka di sana juga ulama menafsirkan haram kita mencela hari atau masa. Pernah tak orang kita kata, hari ni malang lah saya ni? Tak betul cakap macam tu. Hari ni hari sial bagi saya. Sudah. Betul cakap tu? Betul. Sebab adalah hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda yang mana Allah berfirman, qala Allahu azza wa jalla yu'dhini ibnu Adam. Allah berfirman, sebenarnya hadis qudsi ini panjang. Allah kata setiap hari hamba-Ku akan buat 4 perkara kepada aku. Allah mengadu. Bukan Allah mengadu sebab Allah lemah dak Allah mengadu ni Allah nak suruh kita tahu apa yang kita buat kat Tuhan. Allah buat kat kita baik, kita balas kat Tuhan apa? 4 benda. Setiap hari Allah kata tak pernah ada hamba yang lari daripada 4 benda ni. Pertama, mereka mencela aku. Setiap hari akan ada orang cela Tuhan. Percayalah, kat dalam dunia ni, dalam 24 jam masa ni, ada orang yang cela Tuhan. Allah kata yashtumuni. Sahabat tanya macam mana mereka cela Tuhan? Mereka kata aku ada anak. Mereka kata ada Tuhan lain selain daripada aku. Mencela Tuhan. Ya. Kerana bila kita cakap, mesti ada orang kata ini Tuhan mah. Allah akan disakiti. Bukan Allah sakit maknanya Allah sakit. Itu dah. Maknanya Allah nak bagi tu perangai manusia tu. Dengan Tuhan pun dia buat macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, mereka mengejek aku. Tadi cela, ejek pun dah kena juga. Mereka mengejek aku. Yasubbuni. Bagaimana mereka mengejek Allah? Ya, bagaimana mereka mengejek Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu apabila mereka itu disebutkan menolak ataupun mereka menafikan ketetapanku. Maksudnya mereka tidak redha kepada ketetapanku. Maksudnya kan bila Allah Ta'ala takdirkan, dia akan cakap, kalau saya buat macam ni, mesti tak berlaku macam ni kan. Dia macam ejek Tuhan tu. Maksudnya kalau saya buat macam ni, benda ni takkan jadi, walaupun Tuhan menginginkannya. Biasa tak kita cakap kan? Keluar-keluar pergi masjid, nak balik sipu hilang. Kalau saya tak bawa sipu ni tadi, ya Allah, tak hilang sipu. Pula dah. Masalahnya masa bawa tu bawa siapa mahal. Sebab tu Nabi ajar kita kalau berlaku sesuatu jangan cakap jikalau. Kerana kita mengejek Tuhan, kita menghina dia punya ketetapan dia. Tak boleh. Sebaliknya Nabi kata masya-Allahu, apa dia disebut dalam hadis tu? Masya-Allah wa ma kana fa'al. Ini semua kehendak Allah. Dia nak buat memang jadilah. Nabi ajar kita cakap macam tu. Yang ketiga, yu'dhini, kata Allah. Tadi cela Tuhan, ejek Tuhan, ini menyakiti aku.
Bagaimana? Apabila mereka mencela masa. Sedangkan Allah kata wa anad-dahru biyadil amru uqallibul laila wan nahar. Akulah yang uruskan masa itu. Di tangankulah urusan untuk memutarbalikkan siang dan malam. Jangan cela masa. Contoh kita kata, setiap hari Rabu je mesti sial lah. Saya ni, saya perasan. Ada, dia tu yang penyial. Bukan masa tu, kawan tu yang sial. Sebab tu Islam ajar kita, kalau apa-apa sesuatu berlaku kepada kita, kita kena kata salah kita, bukan salah hari. Ini orang kita percaya, hari ni jangan ambil lah perkahwinan ni, hari ni bawa sial. Apa lagi? Bulan ni bawa sial, waktu ni bawa sial, tarikh ni bawa sial. Semua adik-beradik lah tu. Ini sebenarnya setiap hari akan ada manusia perangai macam ni. Percayalah, akan ada. Habis tu kalau memang hari tu hari kedukecitaan kita, macam mana? Kan? Kita katalah hari itu adalah merupakan hari kita diuji, hari ujian bagi kita. Kalau kita kata hari malang kerana ujian, okey. Tapi kalau kita kata hari ni malang sebab hari itu mendatangkan malang, yang tu kita sedang menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. So itu yang ketiga. Dan yang keempat, yang disebutkan bahawasanya setiap hari akan adanya manusia yang menghina aku. Ya, tadi mengejek, yakni menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada setengah riwayat kata mendustakan aku. Setiap hari akan ada mereka yang mendustakan aku atau menghina aku. Yang dimaksudkan mendustakan aku dan menghinaku adalah bila dia mendapat sesuatu nikmat, dia tidak memujiku tetapi memuji makhlukku. Terima kasihlah Bang Haji. Kalau Bang Haji tak tolong saya, ya Allah, tak tahulah saya time PKP ni tak ada apa dah. Bang Haji lah penyelamat. Ya. Kalau bukan kerana dia, Ustaz, saya rasa saya ni tak boleh hidup dah. Nampak. Terima kasihlah doktor banyak-banyak, ya Allah. Orang duk kata saya betul mati dah ni. Doktor yang datang memberikan nyawa kepada saya. Sudah. Orang kadang-kadang dia bila dalam keadaan desperate, dia unconscious punya fikiran, dia tak sedar sebab dia terlalu excited, dia akan jadi macam tu. Tu tak habitat dia. Bukan habitat, tabiat dia. Ya? Jadi nak tunjukkan bahawasanya kadang-kadang dia sampai peringkat macam tu. Suatu kalau kita dapat sesuatu nikmat, kita kena puji Allah. Alhamdulillah. Kena puji Allah Ta'ala sebelum kita memuji selainnya. Bukan Islam larang kita terima kasih ke orang, boleh. Tapi masalahnya kena kembalikan benda itu kepada Allah Ta'ala dulu. Sebab Nabi kata afdalud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa yang kita ucap pada Allah bila kita sebut alhamdulillah. Itu penting. Ya. Okey, baik. Habis dalam bab tu, ya. Kita tengok pula pada ayat yang seterusnya. Ayat 45. Yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, mana pula tak jumpa ayat dia. Allah Ta'ala cerita berkenaan dengan beberapa bentuk ciptaan Allah yang Allah ciptakan dengan kebijaksanaannya. Ini Allah cerita tentang, tadi tentang silih ganti siang malam, ni Allah ceritakan bermacam-macam makhluk yang Allah ciptakan. Setelah Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita tentang bukti kekuasaan Allah melalui fenomena kejadian alam yang Allah aturkan ini, Allah suruh kita tengok kebijaksanaan ciptaan Allah itu, keajaibannya pula pada makhluk di bumi.
Tadi makhluk di langit, iaitu matahari dan bulan. Itu belum kita cerita lagi apa manfaat matahari kat kita, apa manfaat malam pada kita, itu panjang cerita ni lah. Sekarang ni Allah Ta'ala suruh kita tengok bukti-bukti kebijaksanaan dan keajaiban ciptaan Allah ketika Allah menciptakan binatang-binatang dengan pelbagai-bagai bentuk. Untuk Allah Ta'ala menyuruh manusia membuat perbandingan antara ciptaan-ciptaan itu dengan ciptaan mereka. Sebab Allah dah kata dalam Quran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah menciptakan manusia itu adalah merupakan makhluk yang paling terbaik kejadian dan susunannya. Jadi Allah suruh tengok kita, wahai manusia, cuba tengok dengan haiwan. Hidung kita dengan hidung lembu, mana elok? Jadi janganlah berperangai macam lembu. Nampak tak kan? Kepala kita dengan kepala, apa dia lagi? Gajah, mana lagi elok? Kan? Mata kita dengan mata, apa dia lagi? Mata katak. Maknanya Allah Ta'ala nak menunjukkan kepada kita bahawasanya kebijaksanaan dan keajaiban Allah dalam membentukkan, iaitu sifat Allah itu adalah Al-Musawwir. Ayat ini Allah Ta'ala nak ceritakan antara salah satu sifat Allah adalah Al-Musawwir. Apa makna Al-Musawwir? Yang membentukkan kejadian. Sebab itu dalam hal ini tak boleh kita menghina bentuk kejadian yang diciptakan oleh Allah. Tak boleh. Dalam Islam benda itu dikira termasuk dalam bab yang 4 tadi tu, menghina Allah. Siapa hidung lembu ni besar Allah, huduh ni tengok. Dah biarlah dia lembu. Lembu sama lembu dia kata cantik. Yang manusia sibuk pasal apa? Dia lembu ke? Itu contoh. Sebab tu kita dilarang menghina kecacatan orang, bentuk orang itu. Sebab tu pernah berlaku Sayyidatina Aisyah ketika mana dia mencemburui madunya Safiyah. Masa tu Nabi kahwin dengan Safiyah dan tunggangan tak cukup. Jadi Nabi minta nak pinjam tunggangan milik Aisyah. Sebab masa tu giliran Nabi bawa Safiyah berjalan. Nabi kalau setiap kali nak jalan, Nabi akan buat undi giliran. Jadi Nabi nak minta pinjam, Nabi minta izin nak pinjam, padahal Nabi yang bagi ke Aisyah tu. Tapi Nabi minta izin jugalah. Macam kita lah, suami beli kereta buah atas nama isteri. Suami kena minta izin walaupun dia yang bayar. Sebab dia dah hadiahkan. Nabi minta izin, boleh tak kenderaanmu aku nak beri tumpang kepada Safiyah. Bila Aisyah dengar begitu, dalam hadis Tirmizi, Aisyah kata, oh, perempuan yang pendek tu ya. Dia cemburulah. Kata, oh, perempuan yang pendek tu, okey tak apa, ambil lah, pakai. Bila Nabi dengar itu, wajah Nabi jadi marah. Wajah Nabi jadi berubah. Apa Nabi buat? Nabi kata, lau muzijat kalamuka bil ma'il bahri, kalau perkataan kau sebut pendek tu dicampakkan ke dalam air laut, nescaya semua hidupan di laut akan mati kerana racun perkataan kamu. Nabi marah, walaupun Nabi sayang Aisyah, tapi salah tetap salah. Memang Nabi dah kata dalam ramai-ramai isteri Nabi, kalau tanpa Khadijah lah, yang paling Nabi sayang adalah Aisyah. Tapi walaupun sayang, salah kena tegur. Bukan, ya betul, I sokong you. Di belakang kau ni, tak you mana ada rendah, you tinggi. Tak. Itu hipokrit. Dan banyak suami kan macam tu. Depan ni cakap lain, belakang kau ni cakap lain. Kan? Itu hipokrit nama dia. Kan? Yang ni Nabi tegur, Nabi larang. Dan Nabi kerana perkataan itu, Nabi tak tegur Aisyah 1 bulan. Nabi marah. Nabi nak didik dia. Sampailah terbukti Aisyah dah tak cakap perkataan macam tu, baru Nabi tegur dia balik.
Tu cara Nabi didik isteri. Tapi kat luar Nabi tegur lah. Depan orang takkan nak buat diam macam tu nampak gaduh tu nampak. Luar tegur lah. Bila balik rumah Nabi tak tegur. 1 bulan lama. Tapi ada orang cakap kat saya, Ustaz, isteri zaman sekarang kau tak tegur dia okey je. Kalau isteri Nabi kau tak tegur dah risau dah, Allah nanti Allah marah lah apalah kan. Isteri zaman sekarang tak tegur lagi seronok ai. Tak payah cakap dengan you. I nak keluar mana pun suka hati kan. Sebab you tak nak cakap. Itu penting kita. Ya? Ada lagi yang macam Isteri macam tu lah. Ada lagi lah. Okay lah, isteri moden kan. Buat macam mana? nak cakap kisah lagi. Dia guru dia banyak sangat. Okay, kita mana dah tadi berhenti lupa dah. Al-Musawwir ya. Okay, sebab tu Nabi melarang untuk kita menghina apa-apa bentuk daripada ciptaan Allah. Sebaliknya kita perlu memuji kebesaran Allah Ta'ala dengan menyebutkan lafaz Subhanallah ya. Kenapa demikian? Kerana kata para ulama, setiap makhluk itu dalam apa bentuk jua ciptaannya pun, ia tidak pernah tidak mensyukuri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ular walaupun berjalan tak ada kaki, pakai perut, dia tak pernah tak bersyukur pada Allah kerana Allah tak beri dia kaki. Ini ulama sebut. Kenapa Allah Ta'ala sebut nama-nama binatang ini? Kalau ibu sekalian masih ingat, dalam ayat sebelum ni Allah Ta'ala bagi tahu tentang seluruh hayawan di langit dan di bumi itu bertasbih kepada Allah SWT. Kita tengok balik ayat yang ke-41 tu, yang mana Allah Ta'ala cerita semua makhluk di langit dan di bumi mereka sentiasa bertasbih dan memuji Allah dengan cara-cara mereka sendiri. Maknanya walaupun ular tak ada kaki, jalan pakai perut, dia tak pernah terhenti untuk bertasbih kepada Allah dan tak pernah nak mempertikaikan kenapa Allah tidak memberikan kepadanya kaki seperti haiwan lain. Susahlah dia nak asyik duduk jalan bawah ni, teringin juga. Mungkin dia teringin nak terbang ke apa kan. Misalannya, mana dia tahu kerana dia juga adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Apatah lagi manusia, walaupun Allah Ta'ala beri kaki, kadang-kadang tak syukur dengan kaki yang Allah berikan ya. Kaki yang ada ni pun tak disyukuri ya. Allah ambil satu kaki, bising satu macam, padahal dia yang makan tak jaga. Ini menunjukkan pada kita bagaimana kesyukuran bagi setiap binatang-binatang hayawan yang Allah Ta'ala ciptakan itu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya. Baik. Kemudian selain daripada itu, Allah Ta'ala menyebutkan hayawan yang berbeza-beza ini adalah untuk manusia melihat dan manusia mempelajari daripadanya dan mengambil pengajarannya. Yang pertama, tujuan dia adalah untuk tadris. Kenapa Allah ciptakan pelbagai? Untuk manusia belajar daripada setiap ciptaan hayawan itu apa yang mereka boleh ciptakan untuk manfaat mereka. Yang kedua adalah untuk mereka tazakkur, yakni mengambil peringatan. Pertama untuk belajar, yang kedua untuk mengambil pengajaran. Pembelajaran dan pengajaran. Ini dua sebab kenapa Allah ciptakan hayawan tu berbeza-beza. Dengan ular kita boleh belajar daripadanya cara nak mengikat, cara nak membelit ya. Kemudian sifat ular kan dia rangka dia kan tak bercantum, dia boleh telan walau besar mana pun benda tu daripada tubuhnya. Kat situ banyak benda yang manusia boleh belajar, buat paip ke apa ke, sesuatu benda yang menyedut dan sebagainya. Itu semua manusia dapat pengajaran dia itu, pembelajaran dia itu daripada hayawan-hayawan yang Allah ciptakan. Ya, sebab tu dalam ayat Quran yang lain Allah kata afala yanzuruna ilal ibilikai fakhuliqat. Kenapa manusia itu tidak melihat bagaimana Allah menciptakan
unta. Sama juga dalam ayat ni Allah kata huwallazi khalaqa, Allah menciptakan semua haiwan tu berbeza-beza supaya manusia pertama mengambil manfaat daripada dia dan mendapat manfaat daripadanya, yang kedua belajar sesuatu daripadanya. Saya tertinggal satu lagi, dia sebut tanfi' kat sini ya, iaitu mereka mengambil manfaat. Yalah, berapa banyak orang yang menjana kekayaan kerana hasil kulit ular, betul kan? Dia buat leather, kulit ular, ular kena bunuh ya. Yang kayanya manusia, ular tak kaya apa pun, kaya dengan kulit yang cantik saja. Manusia boleh jana kekayaan dengan kulit ular. Buaya ganas macam mana pun, yang kaya manusia juga, pasal orang boleh buat leather daripada kulit buaya. Macam itulah haiwan-haiwan yang lain ya. Sama juga, itu manfaat pada manusia, sebab ular pun tak boleh makan lah kan, manfaat ni di segi itulah ya. Kemudian manfaat dari sudut yang lain lagi lah, yang banyak daripadanya yang Allah Ta'ala ciptakan. Cuma yang poin kat sini yang saya nak sebutkan, iaitu tazakkur, pengajaran yang manusia boleh ambil daripadanya. Pengajaran yang manusia boleh ambil daripada ciptaan-ciptaan binatang-binatang yang Allah ciptakan itu. Binatang-binatang yang Allah ciptakan itu. Binatang yang 4 kaki boleh dijadikan tunggangan ya. Dan yang seumpama dengannya, antara contohnya, apa pengajaran yang Allah SWT suruh ambil dekat situ adalah, iaitu janganlah mereka menjadikan nilai kehidupan mereka adalah seperti hayawan. Yang Allah Ta'ala kata thumma radadnahu asfala safilin, lalu mereka manusia itu telah menjadikan nilai hidup mereka lebih rendah dengan serendah-rendahnya ya, serendah-rendahnya. Binatang macam mana pun ada manfaat dia, ekosistem dia itu. Ular paling kurang pun dia kurangkan populasi tikus. Kalau tikus banyak, penyakit kat kita. So kita kena terima kasih juga kat ular, walaupun ular dia telan orang jugalah. Maksudnya setiap binatang yang Allah ciptakan ada tugas dia. Dan dalam masa yang sama, pengajaran yang manusia kena ambil, jangan jadikan kehidupan, nilai hidup mereka tu seperti Allah kata ulaika kal an'am, seperti binatang-binatang ternak, balhum adal, bakal mereka lebih teruk daripada itu. Sebab tu saya nak kongsikan di sini ada satu hadis ya. Ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu an. Ketika mana dia bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bagaimanakah keadaan manusia itu pada hari kiamat kelak? Maka Nabi menjawab, laqad sa'alta an amrin azim. Wahai Mu'adz, kau telah bertanya tentang satu urusan yang sangat luar biasa, yang orang tak pernah tanya soalan macam ni. Lalu Nabi melanjut ke hadisnya, thumma arsala ainaihi bakian. Ini disebut dalam hadis tentang ayat yang kita baca ni lah. Tiba-tiba lepas Mu'adz tanya tu, Nabi menangis, mengalir air mata Nabi ya, mengalir air mata Nabi. Lalu Nabi bersabda, yuhsyarun nas ala asnafin kathirah. Manusia ni bangun kat padang mahsyar, ada macam-macam rupa mereka. Rupa dia macam-macam. Yang pertama, asnafin ashtatan qad mayyazahumullah minal muslimin. Ada rupa yang macam-macam untuk Allah bezakan mereka dengan orang beriman. Wa baddala suwarahum, Allah tukarkan muka dan wajah mereka menjadi hayawan. Itu yang kata manusia nilai hidup dia lebih rendah daripada haiwan. Allah dah ciptakan dia elok. Pertama Nabi kata faminhum ala suratil qiradah. Yang pertama bangun di padang mahsyar, rupa kera. Kirdun, kiradah, kera, muka kera sebiji. Duduk, cara duduk pun, bangun pada mahsyar cara duduk pun macam kera, cuma tak ada ekor je, muka sebiji kera. Di padang mahsyar nanti semua haiwan pun Allah akan bangkitkan juga. Allah akan bangkitkan semua sebab nak adili sesama dia.
Jadi kera yang hidup kat dunia ni bangun ni pada masyarakat terkejut, ada kera baru. Kera spesies baru. Tak ada ekor. Badan-badan manusia, muka-muka kera. Kenapa? Nantilah. Yang kedua, ala suratil khanazir. Yang kedua, wajah babi. Allahu akbar. Badan manusia, rupa ditukar seperti rupa khinzir. Rupa khinzir. Wa ba'dahum munakkisun. Sebahagian mereka munakkisun. Munakkisun ni muka di bawah, kaki di atas. Arjuluhum a'la wa wujuhuhum asfal. Jalan pakai muka. Maksudnya wajah dia ni rapat dekat rapat dekat lantai, kaki dia menegak dekat atas. Jalan seret macam tu. Macam pocong kot lompat pakai muka tong. Wallahu alam lah. Ya. Tu ada yang macam tu. Ya. Jalan terbalik. Kemudian wa ba'dhum yushabuna ala batnih. Ni yang nak kata kait dengan ular tadi tu. Sebahagian dia jalan hanya menarik badannya menggunakan perut dia. Macam orang merangkak tu. Apakah merangkak? Menyesut. Menyesut eh? Tapi dia macam meniarat tapi sambil mengesut lah. Ya. Kemudian wa ba'dhum umyun yataraddadun. Ada yang buta, bangun-bangun buta. Ya Allah, pasal apa mata tak nampak ni, kat dunia nampak. Padahal mata saya katarak dah buat dah. Lasik pun dah buat. Pasal apa bangun pada mahsyar ni buta pula, dia tanya. Wa ba'dhum summun. Ada yang bangun pekak. Tak dengar. Mata boleh tengok, mulut boleh cakap, telinga pekak. Wa ba'dhum bukmun. Ada yang bisu. La ya'qilun. Yang pekak tu ada yang la ya'qilun, gila. Bangun pada mahsyar gila. Gila. Orang yang Allah uji gila kat dunia ni, bangun kat badan mahsyar dia tak gila dah. Dia waras. Ya? Tapi dia akan terkejut melihat ada geng gila baru. Jadi orang gila ni tanya, dulu you tak join ke kita punya kelab gila? Kan? Tak ada. Okay, yang seterusnya wa ba'dhum yamdaghuna alsinatahum. Sebahagian tu dia gigit lidah dia. Gigit sampai lumat, putus cipta balik. Gigit, putus cipta balik. Ya. Kemudian wa ba'dhum muqatta'atun aydihim wa arjulihim. Ada sebahagian tu bangun tangan kudung, kaki kudung. Cacat. OKU. Padahal orang yang cacat nanti bangun tak cacat. Tangan kudung, kaki kudung. Yang seterusnya wa ba'dhum musallabuna ala juzu'in minan nar. Sebahagian tu bangun, Allah dah salib siap-siap, malaikat dah salib siap-siap dekat tiang api neraka. Bangun kat padang mahsyar, malaikat tangkap terus, salib terus. Kena salib terus, siap. Ya. Dan sebahagian mereka sabighatun min qatiran la siqatan bijuludihim. Sebahagian itu dipakaikan baju daripada tembaga yang dipanaskan dalam api neraka pada badan mereka, ditekap daripada atas kepala sampai seluruh kulit-kulit di badan mereka. Itu berapa jenis semua? Okey, siapa golongan ini sebagai penutupnya? Ya. Yang pertama, yang rupa kera itu disebutkan adalah Al-Qattat. Al-Qattat maknanya orang yang suka mengadu domba. Qattat. Pergi kat orang ni nak bagi gaduh dengan kawan ni, cucuk kawan tu. Atau kita panggil istilah mami jarum. Dia suka cucuk orang. Ini doktor yang tak bertauliah. Dia suka suntik orang tak tentu hala. Ya. Al-Qattat.
Yang kedua, termasuk di antara qiradah, golongan kera ini adalah mereka yang mengubah kitab-kitab Allah seperti orang-orang Yahudi. Yang seterusnya khinzir. Siapa itu khinzir? Pemakan-pemakan as-suhut wal maks, iaitu orang-orang yang makan daripada sumber-sumber cukai ataupun duit rasuah dan yang haram. Dia makan sumber yang haram lah. Cukai yang haram lah. Itu panjang lah pula kalau kita nak bincang. Dalam Islam pun ada cukai dia, tapi ni cukai yang pada jalan yang haram, dan juga rasuah serta benda-benda hasil yang haram. Dan orang yang mengubah hukum, tadi mengubah kitab, ni mengubah hukum yang halal kepada yang haram dan sebaliknya. Adapun orang ini terbalikkan wajahnya itu, iaitu orang yang melakukan dosa fitnah, qazaf. Adapun orang yang gila adalah pemakan riba. Ni gila. Ada surah Baqarah kata ya tarabbas syaitan minal mas, orang yang gila. Yang seterusnya orang yang buta, iaitu orang yang menjatuhkan hukum dengan zalim. Ini hakim-hakim yang zalim, yang jatuh hukum pada orang dengan secara salah. Dia tahu orang tak bersalah, dia kata orang tu salah. Ini bahaya, ini termasuklah peguam lah sebagainya, semua sekali dia tu. Orang yang pekak dan bisu, orang yang takjub dengan amalan dia. Masuk kelas, ailah paling banyak ilmu kat sini. Ni semua geng-geng baru ni, kan? Dia rasa ujub dengan amalan dia, sombong. Orang yang menggigit lidah adalah para ulama. Allah, kenalah pula. Yang berbeza perkataan dengan amalan mereka. Bukan ulama, ni siapa-siapa lah. Ayah cakap kat anak, semayang nak awal waktu, dia sendiri semayang lambat. Sama lah masuk lah tu. Ya? Kemudian orang yang terpotong tangan dan kakinya, kita kata kudung tadi tu, orang yang menyakiti jirannya. Jiran cukup tak sukalah kat dia ni. Ya? Orang yang disalib pada tiang neraka, iaitu manusia-manusia yang berbuat zalim kepada manusia yang lain dengan kuasanya. Dia melakukan penindasan, bunuh orang, penindasan kezaliman dengan kuasa yang dia ada. Kemudian yang seterusnya adalah orang-orang yang dipakaikan baju tembaga, iaitu orang-orang yang meratap atas kematian suami. Ini perempuan-perempuan yang jenis suka meratap, ataupun lelaki ke siapa ke tak kisahlah, meratap atas kematian seseorang, dipakaikan padanya pakaian itu. Dan termasuk padanya orang-orang yang bermegah-megah dengan nikmat yang ia miliki kepada orang-orang fakir miskin. Bermegah-megah sampai hina orang miskin. Apa baju kau pakai? Abibas? Apa ni? Adidas lah. Apa Abibas pula? Dia ejek orang, dia hina orang lain kan. Awak pakai apa? Sembonia. Tak main lah, Ibonia. Sembuang. Lagi mahal lah kan. Itu contoh. Okey, baik. Sebab tu di penghujung ayat ni Allah Ta'ala kata, kami telah menurunkan ayat-ayat yang menjelaskan. Okey, apa makna ayat 46? Apa makna ayat-ayat yang menjelaskan di situ? Yang pertama disebut ayatul kauniyah, iaitu ayat-ayat yang jelas Allah telah terangkan di sini, iaitu tanda-tanda
penciptaan Allah seperti siang dan malam ni, kejadian alam kauniyah ni, ayat-ayat kauniyah ni tanda-tanda ciptaan yang kita tengok tadilah, langit, hujan, yang telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, ayat dekat sini maknanya ayatu khalqiyah, iaitu ayat-ayat daripada bentuk-bentuk kepelbagaian ciptaan Allah daripada binatang-binatang tadi, dan rupa-rupa manusia, warna-warna kulit manusia, bangsa yang berbeza. Itu semua termasuk ayat khalqiyah. Ada Allah cipta orang yang pendek, apa dipanggil, orang kerdil kan, orang kerdil. Ada orang yang macam-macam lah Allah Ta'ala ciptakan. Itu ayat khalqiyah, supaya manusia tahu yang mereka ini adalah hamba. Sebab tu Allah buat benda-benda itu semua. Allah nak uji kita. Kita syukur tak tengok ada orang kan kulit gelap, misalnya ada orang rambut kerinting, ada orang rambut lurus. Jadi masing-masing tu bersyukur atas nikmat masing-masing, kerana nilainya adalah pada ketakwaan, bukan pada kejadian. Okey, yang ketiga disebutkan sini ayatin mubayyinat, yang dimaksudkan ayat mubayyinat itu adalah merupakan kitab yang diturunkan dan dijelaskan keterangan hukum-hukumnya. Ini ada 3 makna perkataan ayat yang telah dijelaskan. Pertama, kejadian ciptaan. Yang kedua, iaitu kepelbagaian kejadian. Yang ketiga adalah penerangan daripada hukum hakam yang telah diperjelaskan oleh Allah SWT. Maknanya Allah Ta'ala jadikan semua 3 tanda-tanda ini untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan yang lurus. Apa makna jalan yang lurus? Iaitu jalan untuk mengesakan Allah, jalan untuk seseorang itu mencapai kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab bila manusia belajar tentang kejadian yang Allah ciptakan, mereka nampak kebesaran Allah, mereka akan mengesakan Allah, mereka tidak menyengutukan Allah. Dan yang seterusnya, bila mereka mempelajari akan kitab-kitab yang Allah turunkan, maka ia akan menjadikan mereka orang yang berada di atas keimanan yang baik dan orang yang berada di atas petunjuk, yakni daripada kesesatan, mati dalam keadaan tidak mengenal Tuhan atau mengesakannya atau mensyirikkannya. Baik, wallahu taala alam, kita berhenti sampai situ. InsyaAllah nanti kita sambung ayat 47 sehingga ayat yang ke seterusnya, insyaAllah. Sebab ayat ni nanti dia cerita berkenaan dengan sikap manusia, sikap orang-orang munafik dan orang yang kekal dalam kesesatan. Tadi cerita orang yang dapat petunjuk. Orang yang dapat petunjuk tu orang yang melihat ciptaan dan ambil pengajaran. Tapi ni ayat seterusnya nanti cerita tentang orang yang memperolehi kesesatan. Wallahu ta'ala alam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.